Assalamualaikum guys, saya Abdi Zushraf and welcome back to my channel. Kita semua mesti pernah ada pengalaman bawa kereta di kawasan sunyi pada waktu malam sorang-sorang. Dan pada masa tu confirm kita akan rasa seram sejuk lah. Memang kita rasa takut gila. Walaupun tempat tu tak ada apa pun, memang kita akan fikir macam-macam lah. Dan confirm kita pun akan rush, rasa nak cepat sampai ke destinasi kita. Benda ni adalah perkara biasa yang selalu kita alami lah. Kita ni sebagai umat Islam, orang Islam, sering diajar untuk mengamalkan ayat-ayat pelindung seperti ayat kursi dan ayat ruqyah untuk nak melindungi diri kita daripada sebarang gangguan makhluk halus seperti jin dan syaitan. So yang ni adalah perkara yang biasa yang kita semua tahu. Tetapi terdapat beberapa golongan yang arif dalam agama Islam ni, mereka memberikan pendapat yang sebaliknya. Untuk pengetahuan apa, ayat ruqyah ni dia adalah cebisan ayat daripada kitab Al-Quran. So hukum untuk membaca atau memasang ayat perlindungan ini adalah sunat. Tapi kalau baca hukum ni kan, dia boleh berubah mengikut keadaan. Macam ibadah seperti membaca Al-Quran, sembahyang dan puasa ni, dia boleh menjadi haram mengikut lokasi atau waktunya. Sebagai contoh lah kan, membaca Al-Quran dalam tandas ni, hukum dia adalah haram. So benda ni memang kita semua tahu. Dan membaca Al-Quran ketika khutbah solat Jumaat pun adalah haram. So yang ni mungkin ramai yang tak tahu. Dan berpuasa pada Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha juga adalah haram. So benda yang wajib yang selalu kita buat ni pun boleh jadi haram sekiranya kita buat pada waktu yang salah. So benda ni pun sama macam tu juga membaca ayat ruqyah dalam kereta. Sebab apa membaca ayat ruqyah di dalam kereta ni dilarang? Sebenarnya, larangan untuk membaca ayat ruqyah dalam kereta ni untuk golongan yang mudah mengalami kerasukan sahaja. So dengan itu, hampa kena kenal pasti dululah hampa pernah kena rasuk ataupun tak. Sekiranya kalau hampa tak pernah ada pengalaman dengan benda macam ni, tak ada masalah lah kalau hampa nak mengamalkan ayat-ayat suci ni dalam kereta hampa. So persoalannya kat sini, kenapa kita tak boleh nak mengamalkan atau membaca ayat ruqyah ni semasa memandu? Lagi-lagi, orang yang lemah semangat dan orang yang mudah kena rasuk ni, mereka ni lagi tak boleh nak mengamalkan ayat pelindung ni. Seseorang yang pernah kena rasuk ni, mereka sebenarnya lebih mudah terkesan dan mereka boleh hilang kawalan terhadap kenderaan apabila mendengar bacaan Al-Quran di dalam kereta mereka. Sama macam tu juga dengan penumpang, di mana mereka boleh melakukan tindakan yang luar biasa apabila kena rasuk seperti cubaan untuk membuka pintu untuk melompat keluar daripada kereta mereka. So perkara ni, dia boleh mengakibatkan satu kemalangan yang agak nyeri lah. Mengenai bacaan ayat ruqyah di dalam kereta ni pula, ada seorang pakar gangguan makhluk halus ni, dia berpendapat kata, apabila kita bergerak dari satu tempat ke tempat ni kan, macam dari tempat A ni, kita bergerak ke tempat B ni kan, kita sebenarnya melalui tempat-tempat mereka. Tempat-tempat mereka ni maksud aku jin dan syaitan. So, bacaan ayat ruqyah ni, dia boleh dianggap akan mengancam ataupun mengganggu tempat mereka lah. So, kalau boleh kita janganlah baca sebab ia akan menyebabkan makhluk tu panas dan dia ibarat diganggu dan dia akan datang menyerang kita balik lah. Kalau jin tu, kalau betul jin tu yang dihantar untuk menyerang orang lain kan, kebetulan kita yang lalu pula kat situ, kalau dia bawa santau, maksudnya kita juga akan terkena santau tu. So kalau hampa tengok kan, benda ni dah banyak kali berlaku dalam masyarakat kita. Bila balik rumah je, terus orang yang tersebut tu akan jatuh sakit. Tetapi perkara ni, kita tak tahulah sejauh mana dia betul. Hanya Tuhan saja yang tahu. So perkara yang macam ni kan, selalunya orang tua akan cakap, kat tempat yang keras ni, kalau boleh janganlah mengamalkan atau membaca ayat-ayat suci ni sebab dia akan mengganggu mereka. So, untuk nak mengelakkan daripada situasi macam ni berlaku lah kan, amalan membaca Al-Quran ataupun mendengar Al-Quran dalam kereta ni lebih baik ditangguhkan dahulu. Sekiranya kalau hampa ada di dalam golongan yang mudah dirasuk ni, anggaplah ia sebagai petunjuk ilahi yang hampa ada penyakit dalaman ni dan berusahalah untuk merawatnya. So, hampa boleh tanya, takkanlah masa dalam kereta kita tak boleh nak baca ayat suci ataupun mengamalkan ayat pelindung ni langsung kan? Sebenarnya, kita boleh je nak mengamalkan ayat ruqyah ni seperti doa menaiki kenderaan ataupun seperti ayat kursi sebelum nak memulakan perjalanan kita supaya kita sentiasa dilindungi oleh Yang Maha Esa. So, yang tu je guys untuk video hari ni. And setakat ni dalam hidup aku tak pernah ada pengalaman tengok makhluk halus tu lah seperti jin, syaitan, hantu tu. Setakat ni dalam hidup aku tak pernah tengok and aku tak pernah kena rasuk. Tetapi aku mempunyai beberapa kawan yang mempunyai pengalaman dalam benda macam ni lah. Sampai ada yang sampai demam seminggu pelbagai tu kan. And kalau boleh aku memang tak mau lah nak tengok makhluk halus ke hantu ni kan. Memang aku tak berani lah guys. And komen kat bawah kalau hampa pernah ada pengalaman dengan makhluk halus ke ataupun hampa pernah tengok dengan jin, syaitan, hantu ni ke apa kan.
share pengalaman apa kat komen. Dan apa pendapat apa tentang video ni pun komen kat bawah. So yang tu je guys. And kalau hangpa suka video ni, like video ni and share video ni kat kawan-kawan hangpa semua. And kalau hangpa belum subscribe channel ni, please subscribe channel ni for more interesting content dalam channel ni. So nanti aku akan jumpa dengan video lebih menarik. Terima kasih. Ciao.